Saya Nur Izzati Syamira binti Amir Rasul S98083. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan justifikasi. Isu gelandangan merupakan isu utama yang sering dibangkitkan oleh seluruh masyarakat dan telah menjadi satu fenomena sosial yang menarik perhatian oleh semua pihak. Tiada kemiskinan SDG 1 merupakan sasaran pertama daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari 2030 yang menjadi tunjang utama bagi pelaksanaan hak asasi yang lain seperti hak untuk hidup, kesihatan, pendidikan, penyataan dan lain-lain untuk golongan kanak-kanak. Golongan gelandangan khususnya adalah antara golongan rentan yang terkesan dari segi perlindungan hak asasi kerana ketidakadilan ekonomi menyebabkan golongan ini berhadapan dengan diskriminasi sosial, ekonomi dan persekitaran. Kemiskinan boleh didefinisikan sebagai ketidakcukupan wang atau sumber yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk seseorang manusia hidup dengan bermaruah dalam menyara kehidupan seharian mereka. Kajian ini telah memilih isu gelandangan kerana kajian ini berpotensi untuk menyumbang kepada pengetahuan mengenai faktor individu dan isu peminggiran sosial yang berlaku terhadap golongan gelandangan di bandar dan implikasinya terhadap kelestarian hidup komuniti bandar. Saya Nur Amira binti Muhammad Hanafi SN8178 akan membentangkan sorotan literatur. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan iaitu Al-Habsyi dan Manan pada tahun 2012, dalam kajian mereka mendapati bahawa terdapat responden yang mempunyai tabiat negatif seperti ketagihan dadah, alkohol dan berjudi di mana ianya menjadi faktor mengapa mereka terjerumus dalam kehidupan sedemikian. Manakala menurut Muhammad pada tahun 2016 mengatakan bahawa seorang gelandangan itu tidak semestinya mempunyai masalah seperti tiada pekerjaan untuk menjadikan jalanan sebagai tempat tinggal mereka. Selain daripada faktor tiada pekerjaan, terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang itu menjadi gelandangan seperti berpendapatan rendah sehingga tidak mampu memiliki atau menyewa rumah terutamanya di kawasan bandar. Menurut Fazal pada tahun 2014, fenomena gelandangan dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor struktural. Faktor individu termasuk kemiskinan, pengalaman awal kanak-kanak yang buruk, kesihatan mental dan masalah penyalahgunaan dadah, sejarah peribadi hidup yang berkenaan dengan keganasan dan sistem keadilan jenayah. Manakala faktor struktural pula adalah kekurangan atau ketiadaan perumahan kos rendah, pengangguran, kekurangan peluang untuk pekerja mahir, rendah dan sokongan pendapatan. Menurut laporan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB mengatakan bilangan bandar dunia yang mempunyai gelandangan mungkin meningkat sebanyak 1.7 bilion. Literatur telah menunjukkan bahawa kemajuan besar telah dicapai dalam kategori gelandangan. Saya Nur Ali Amira binti Cik Kasim, nombor metri S9828. Saya akan menerangkan pada bahagian metodologi kajian. Terdapat 3 kaedah metodologi kajian yang saya perolehi. Yang pertama adalah kaedah kuantitatif. Berdasarkan artikel limitasi aksesibiliti gelandangan terhadap info kesihatan iaitu kajian kes ke atas gelandangan di Kuala Lumpur, kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif menerusi pengedaran borang soal selidik. Reka bentuk kajian ini dipilih kerana ia memberi tumpuan kepada profil demografi, penggunaan telefon, fungsi telefon dan akses telefon kepada rawatan kesihatan dalam kalangan gelandangan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Menerusi kaedah kajian ini, teknik lapor sendiri iaitu self-report telah digunakan. Teknik ini bersesuaian dengan kajian ini bagi membolehkan responden kajian melaporkan secara bebas tentang pandangan dan pengalaman mereka terhadap isu yang dikaji dengan telus. Kaedah yang kedua adalah kaedah kualitatif. Berdasarkan artikel kehidupan gelandangan bekas banduan dari perspektif ekologi iaitu kajian kes di Chowkit Kuala Lumpur, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif bagi membolehkan pekaji menyelami kehidupan gelandangan bekas banduan yang hidup di jalanan. Selain itu, pengkaji menggunakan teknik temubual secara mendalam untuk mendapatkan maklumat kajian. Kajian ini telah menemubual seramai 15 orang bekas banduan. Proses temubual telah dijalankan di Pejabat Pertubuhan Kebajikan Kuala Lumpur Al-Riqab yang terletak di Chowkit. Pertubuhan ini membantu klien seperti penagih, bekas banduan, fakir miskin, orang kurang upaya dan orang bergelandangan di sekitar Chowkit.
Khidmat bantuan pertubuhan ini digunakan memandangkan mereka mempunyai hubungan yang erat dengan klien dan membolehkan penemuan dengan responden yang diperlukan. Pertubuhan ini telah mengenal pasti responden berdasarkan kriteria eksklusif yang telah ditetapkan seperti tidak mempunyai tempat tinggal, mempunyai rekod pemenjaraan, tidak mempunyai pekerjaan yang stabil dan bukan warga negara Malaysia. Kaedah yang ketiga adalah kaedah campuran, iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan artikel memahami permasalahan golongan terpinggir di bandar, iaitu kajian kes gelandangan di Johor Pulau Pinang. Kajian ini menggunakan kaedah campuran, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan adalah melibatkan kaedah soal selidik khususnya kepada 30 orang responden gelandangan. Manakala kaedah kualitatif pula melibatkan temubual mendalam bersama 15 orang responden gelandangan. Kaedah persampulan yang digunakan dalam kajian ini adalah persampulan bertujuan untuk di mana golongan gelandangan sahaja yang dijadikan sebagai responden. Selain itu, data daripada soal selidik dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science, iaitu SPSS. Manakala data daripada temubual secara mendalam pula dianalisis dengan menggunakan analisis kandungan hasil daripada transkripsi perbualan yang telah direkodkan. Terdapat 9 kaedah soal selidik telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai latar belakang demografi gelandangan. Manakala temubual mendalam pula dijalankan untuk mendapatkan maklumat punca-punca yang mendorong mereka memilih untuk hidup secara bergelandangan. Seterusnya, perbincangan dan cadangan penyelesaian. Perbincangan dalam hasil kajian ini terdapat banyak isu yang dibincangkan, terutamanya sumber pendapatan golongan gelandangan perolehi kebanyakannya kurang daripada gaji minimum. Hal ini kerana jurang pendapatan telah pun berkurang disebabkan oleh pelaksanaan dasar ekonomi baru. Isu yang kedua, mengikut artikel kehidupan gelandangan bekas banduan dari perspektif ekologi, kajian KIS di Chowkit, Kuala Lumpur. Golongan gelandangan bekas banduan seringkali dipinggirkan daripada pelbagai perkhidmatan dan bantuan sosial disebabkan pelbagai kekurangan yang ada pada mereka. Isu ketiga juga, terdapat kewujudan gelandangan yang meninggalkan kesan negatif seperti menjejaskan imej bandar dan negara, terutama gelandangan yang ketagih minuman keras dan dadah serta menambah beban tanggungan kerajaan dan negara untuk memberi bantuan kepada mereka. Justru itu memburukkan lagi isu dan masalah kesihatan dan kebersihan. Saya akan membentangkan cadangan dan penyelesaian isu. Terdapat 3 cadangan dalam penyelesaian isu. Cadangan dalam penyelesaian isu yang pertama adalah sumber pendapatan yang mereka perolehi kebanyakannya kurang daripada kadar gaji minimum. Hal ini kerana kerajaan bukan sahaja harus memberikan perhatian kepada isu jurang pendapatan di antara kaum sahaja, tetapi harus juga menitik beratkan isu ketidaksamaan yang berlaku di dalam kaum itu sendiri serta fokus kepada masalah kemiskinan dan masalah kos sara hidup di Malaysia, iaitu dengan menyediakan dasar-dasar yang lebih berkesan bagi menangani permasalahan ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh intelektual, kerana mereka semua adalah golongan yang berautoriti di dalam bidang mereka masing-masing. Tidak ada sekiranya para penguasa membuat keputusan mandiri yang bukan merupakan bidangnya. Cadangan penyelesaian isu yang kedua adalah peranan polis, pihak penjara dan mahkamah dalam memainkan peranan mereka adalah isu gelandangan dalam kalangan bekas banduan. Hal ini kerana komponen pertama adalah pihak polis sebagai salah satu komponen sistem keadilan jenayah. Pihak polis memainkan peranan yang agak berat dalam menangani masalah gelandangan dalam kalangan bekas banduan. Hal ini kerana peranan yang dimainkan oleh pihak polis sebenarnya memerlukan sokongan padu daripada masyarakat sekeliling. Selain tugas polis dalam menjaga keselamatan dan keamanan negara, komponen ini juga perlu terus menekankan pembasterasan dan pencegahan jenayah yang bersifat holistik. Bagi merealisasikannya, pihak polis perlu sentiasa memastikan kemuafakatan antara mereka dan masyarakat terus terjalin erat, sekaligus berusaha meningkatkan penyampaian perkhidmatannya kepada seluruh masyarakat. Cadangan penyelesaian isu yang ketiga adalah golongan sasaran perlu diperluaskan bukan hanya tertumpu kepada gelandangan tetapi juga golongan bujang, ibu atau bapa tunggal dan warga emas yang terpinggir. Hal ini kerana ia perlu diperluaskan untuk menjalani kehidupan seharian yang lebih wajar. Kegagalan dalam membantu golongan ini bukan sahaja merendahkan nilai ketamadunan manusiawi, tapi boleh juga mengundang kemungkinan lebih besar seperti gejala jenayah, dadah, bahkan pelacuran.
Secara kesimpulannya, SDG 1 memfokuskan pembantarasan kemiskinan semua lapisan masyarakat dalam sesebuah negara. Aspek ini ialah sasaran yang paling penting untuk dicapai kerana kenaikan kadar kemiskinan akan membentuk ketidakadilan serta ancaman terhadap integriti rakyat yang seterusnya akan melumpuhkan ekonomi. Berdasarkan hasil dapatan yang diperoleh menunjukkan terdapat pelbagai bentuk masalah yang dialami oleh golongan gelandangan sepanjang mereka hidup.